belajar ialah menerangkan benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami pembahagian sel. Menunjukkan cara penyediaan slide sel haiwan dan sel tumbuhan mengikut prosedur yang betul. Ni yang kita akan buat nanti ni. Nanti kamu masuk sekolah kita akan buat. Berkomunikasi mengenai fungsi setiap struktur dan dalam sel serta membanding dan membezakan sel haiwan dengan sel tumbuhan. Menjelaskan ciri organisme unisel dan multisel. Unisel ni maksudnya satu sel. Multisel ni ada banyak sel. Bagi kedua-dua haiwan dan tumbuhan beserta contoh. Membezakan jenis dan fungsi sel haiwan dengan sel tumbuhan. Mengkonsepsikan pembentukan suatu organisme mengikut urutan tahap organisasi. Iaitu sel, tisu, organ, sistem dan seterusnya membentuk organisme. Dan akhir sekali mengagumi dan menghargai kewujudan pelbagai organisme. Baik. Apakah itu sel? Contoh rumah yang dibina daripada batu bata. Jadi setiap batu bata ialah unit asas pembinaan rumah itu. Begitu juga dengan benda hidup. Kalau rumah dia punya asas dia adalah batu bata, kalau tak ada batu bata rumah ni tidak akan terbentuk, tidak boleh berdiri. Jadi manusia pula dan juga manusia, tumbuhan, haiwan, benda-benda hidup terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai sel. Badan kita terdiri daripada sel-sel. Siapakah orang pertama yang menemukan sel? Okey, jadi tengok masa silam. Pada tahun 1665, ahli sains Inggeris yang bernama Robert Hooke, ahli sains Inggeris tahun 1665, Robert Hooke menggunakan mikroskop ringkas yang dicipta oleh beliau untuk memetakan sekeping gabus. Beliau mendapati terdapat banyak kotak kecil dalam gabus itu. Namun demikian, beliau menamakan kotak kecil tersebut. Oleh demikian, beliau menamakan kotak kecil tersebut sebagai sel. Pada 1674, Antoine von Leeuwenhoek mereka cipta sebuah mikroskop yang berkuasa tinggi. Beliau memerhati semua yang bergerak dalam setitik air hujan dengan mikroskopnya. Jadi dalam setitik air hujan tu ada. Okey, seterusnya. Sel menyerupai sebuah kilang mikroskopik. Mikroskopik tu yang sangat kecil lah. Yang berlaku beribu-ribu tidak balas kimia di dalamnya. Jadi soalan dia, apakah yang akan terjadi jika sel-sel dalam badan kita sudah tua atau rosak? Apa akan berlaku? Okey, sel-sel ni penting dalam badan kita. Okay, sel menjalankan semua fungsi hidup seperti pertumbuhan, respirasi ni pernafasan lah, pembiakan dan perkumuhan. Jadi setiap benda ni melibatkan sel. Sel mati, kita pun mati. Okay, sel kita sentiasa hidup. Tapi setiap hari 3,000 lebih kurang lah, 3,000 sel kita akan mati dan dia akan gugur. Jadi kalau macam kamu bangun tidur, atas katil kamu tu ada sel-sel mati daripada badan kamu. Tapi kita tak nampak lah. Sebab tu setiap kali bangun tidur kena kemas katil, kena kibas-kibas. Pakai kain tuala ke, kain selimut ke, kena kibas-kibas, tarik bagi cekang. Okey, masa tu kita buang-buang sel mati yang jatuh dekat cadar kamu tu bila kamu bangun tidur. Memang setiap kali kita tidur memang akan ada sel-sel yang mati. Memang sel kita memang mati setiap hari dan baru dibina setiap hari. Dia memang berlaku macam tu. Kalau sel kita mati, tak hidup dah, maksudnya memang kita mati terus lah. Macam tu. Okey, baik. Okey, Raja, okey, pembahagian sel. Foto 2.3, proses pembahagian sel. Sel menjalani proses pembahagian untuk membentuk sel-sel baru dan menggantikan sel-sel yang rosak. Satu sel tunggal akan membahagi dua sel berasingan dan seterusnya. Imbas gambar di bawah ini untuk melihat video pembahagian sel. Okey, baik. Video pembahagian sel ni kamu boleh scan lah. Dekat phone kamu boleh tengok. Okey, ini adalah pembahagian sel. Baik, eksplorasi sains. Okey,
off microphone lah. Nanti nak cakap baru on balik. Okay. Okay. Alright. Okay, baik. Okay, jadi eksplorasi sains pembentukan kanser. Okay, yang ini nanti saya akan bagi sebagai kamu punya PBD. Saya akan bagi sebagai kamu punya PBD, pentaksiran bilik darjah untuk bab 2. Untuk bab 2. Okay, jadi kamu kena buat satu kajian mengenai kanser. Kamu pilih kanser, lepas tu kamu ceritalah mengenai kanser tu. Nanti saya bagi penerangan kemudian. Okay, jadi kamu ni ada boleh scan untuk pembentukan kanser macam mana. Okay, jadi pada situ nanti kamu boleh carilah rujukan kat internet semua tentang pembentukan sel-sel kanser. Lepas tu nanti macam mana kita nak merawat, apakah pemakanan, gaya hidup yang kita perlu jaga sebelum daripada kita terkena kanser, dan bila kita kena apa pula yang kita kena buat, pemakanan kita macam mana. Okay, yang tu nanti kamu kena carilah. Kamu boleh interview bekas pesakit kanser ke, ataupun kamu boleh cari kat internet. Sumber ada banyak sekarang ni. Okay, baik, kita tengok eksplorasi sains. Dalam keadaan terkawal, sel membahagi secara normal. Okay, nampak ni, sel ni dia membahagi secara normal. Kanser terbentuk apabila sel normal membahagi secara berterusan tanpa kawalan. Okay, dia membahagi, kita panggil mitosis lah. Okey, tanpa kawalan. Okay, Raja menunjukkan 3 peringkat perkembangan sel kanser. Apakah penyebab utama kanser? Bagaimanakah kanser boleh dikesanbincangkan? Okey, baik. So ini sel kanser, dia membahagi tanpa kawalan sebab sel kita memang sentiasa membahagi. Okay, tapi dia abnormal, dia tidak normal. Okay, dia pun membahagi, maka dia pun jadi satu ketumbuhan ataupun tumor. Tengok pun dah takut. Ini adalah sel-sel ni. Sel kita macam tu lah, lebih kurang ada satu titik. Macam tu. Ini sel manusia. Okey, kalau sel tumbuhan dia biasa macam 4 segi, macam tu dia ada dinding. Nanti kita akan belajar lah seterusnya. Ini sel manusia. Okey, takut lah. Tengok pun dah takut kan? Membayangkan duduk kat badan kamu. Tumor ni, kanser ni dia memburuk dalam badan kamu. Dia macam satu daging yang reput, dia memburuk dalam badan. Membayangkan dalam badan kamu dah ada daging yang reput. Kalau kamu daging, kamu letak dekat luar ataupun ayam, dalam satu hari tak masuk peti sejuk. Kan? Dia berbau kan? Dia berbau. Lepas tu kamu tekan-tekan pun dia punya tekstur pun dah rasa lain dah. Kalau kamu makan, kamu akan sakit keracunan. Lepas tu kalau kita biar banyak hari, daging tu akan mula mereput. Dia membusuk dan dia mereput. Dia busuk sangat. Kamu tak buang sampah 3 hari. Bekas proses ayam kan. Basuh-basuh ayam apa semua tu adalah kulit lah apa semua tu kan. Lemak lah apa semua tu tak buang dalam baku sampah lagi. 3 hari dia bau sangat busuk. Bayangkan itulah yang berlaku tapi dalam badan kamu. Sangat menakutkan. Dia membusuk, dia memburuk dalam badan kamu. Lepas tu nanti dia merebak lah. Dia merebak. Dia memang sebab dia memang tanpa kawalan. Dia membahagi secara berterusan tanpa kawalan. Kita tak boleh nak kawal dia. Sebab tu kalau orang tu kena kanser dan dia aktifkan dalam masa 3 bulan, sel-sel kanser ni dia akan pergi ke bahagian-bahagian organ yang lain, menyebabkan organ-organ yang lain semua jadi rosak dan kamu akan mati. Masa 3 bulan, sekejap saja. Sebab dia tak boleh nak kawal. Ni, sel kanser ni tak boleh nak kawal. Nampaklah dia merebak habis rata dengan sekejap saja. Takut lah. Tengok ni pun dah takut dah. Okay, baik. Dan selalunya kanser ni dekat dalam lah. Kita tak nampak dekat luar. Jarang dekat luar. Kalau dia keluar tu maksudnya dia dah teruk sebab tu dia nampak dekat luar. Okay, baik, kita tengok. Struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Okay, baik. Jadi macam mana kita nak mengkaji, kita nak lihat. Jadi kita guna, yang ni yang kamu kena hafal. Ni kamu kena hafal. Okay, nanti masuk sekolah nanti kita akan buat lah. Kita akan ambil slide dalam mulut kamu tu. Kemudian, okay, ini kita titiskan air suling dekat slide kaca. Kemudian, pencungkit gigi tadi tu yang kita dah
kikih sikit dalam bahagian pipi tu, kita letakkan dekat atas slide kaca ni, kita pindahkan kikisan sel pipi ke atas slide kaca kan. Lepas tu kita pun titiskan setitis larutan metilena biru. Lepas tu baru kita tutup dengan penutup kaca ni, jarum tenggek kita panggil, jarum dia untuk nak ni, untuk nak pegang ni ya, turunkan penutup kaca tu. Okey, kemudian kita serap larutan metilena biru yang berlebihan. Okey, kita serap, kita guna kertas turas, kita letak tu, lepas tu kita diserap tu, lepas tu baru ini adalah apa yang dia punya langkah-langkah yang kita kena buat. Okey, baik, seterusnya kalau sel haiwan pula, sel tumbuhan kita ambil bawang. Sebab bawang ni dia punya lapisan sel dia sangat nipis. Kita ambil, nampak, tutiskan air suling, kita guna pisau, daun sisik sukulen bawang, kemudian kita ada epidermis bawang. Epidermis ni lapisan kulit yang atas sekali. Kita tarik sikit, kita ambil guna forceps, letakkan di atas slide kaca ni, air suling dah titis dah kat sini. Kemudian kita letakkan larutan iodin. Letak larutan iodin, kemudian kita pun tutup, gunakan jarum tenggek pada sudut 45 darjah. Kita nak pastikan gelembung-gelembung udara juga keluar. Sebab tu dia letak kat sini 45 darjah. Lepas tu kita buang air berlebihan, kita sedut guna kertas suras, barulah kita letak bawah mikroskop dan kita perhatikan dia punya sel tu bagaimana. Okey, jadi daripada situ, ini adalah sel bawang, ini adalah sel pipi. Nampak dia ada macam bulat macam tu, lepas tu dia ada titik. Macam tu. Okey, ni nukleus dia lah. Okey, ni sel pipi dah akan dapat macam ni, sel bawang dapat macam ni. Sel bawang ni dia sel tumbuhan lah. Sel tumbuhan ni dia ada dinding, nampak tak? Dia ada dinding. Dia ada dinding rapat-rapat. Sel manusia ni dia lain. Dia jarak-jarak sikit, lepas tu dia tak ada dinding. Okey, baik. Fungsi struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Jadi dalam nota kamu kena lukis. Ni kena lukis. Setiap satu ni semua kena lukis. Tak boleh photostat, tak boleh print. Mesti lukis. Lukis dan labelkan. Yang ini, ni adalah sel tumbuhan. Dia ada dinding. Nak kena warna tak, cikgu? Warnakanlah kalau boleh. Okey. Warnakan. Kalau boleh warnakan. Sebab dia lagi cantik lah. Okey. Dalam tumbuhan kita ada nukleus. Okey, nukleus. Yang utama adalah nukleus nah. Nukleus ni yang mengawal keseluruhan aktiviti sel. Kemudian dia mengandungi kromosom yang terdiri daripada asid deoksiribonukleik atau DNA yang membawa maklumat genetik. Kemudian kita ada vakuol. Vakuol ini memberikan sokongan kepada sel apabila dipenuhi subsel. Kita ada kloroplas. Tumbuhan dia ada kloroplas. Kloroplas ni yang memberikan warna hijau, menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Atas satu sel. Okay, ada membran. Membran sel ni dia ada dinding dia. Dia punya ni dinding dia. Kena dia ada bahagian tepi dia tu membran, mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Dia boleh kawal keluar dan masuk. Macam tu. Okay. Kemudian kita ada mitokondria. Mitokondria menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Apa lagi? Kita ada sitoplasma. Yang dalam ni yang cecair-cecair ni kan, sitoplasma. Bertindak sebagai medium tindak balas kimia berlaku. Kemudian kita ada dinding sel memberikan sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Bentuk yang tetap kepada sel ini adalah apa yang ada dalam satu sel tumbuhan. Okay, so yang ni bentuk dia petak macam ni. Kalau bawang tadi dia macam tu lah, dia panjang macam tu. Ada yang dia sengit sikit. Macam tu lah, dia tak petak exactly. Tapi dia tetap berpetak. Okay, dia tetap berpetak macam ni. Okay, seterusnya ini adalah sel haiwan. Sel haiwan dia tak ada dinding sel macam tumbuhan. Tapi nukleus mesti ada.
mesti ada nukleus. Nukleus ni dia mengawal keseluruhan aktiviti sel dan dia mengandungi DNA, asid deoksirib bonukleik. Asid deoksirib bonukleik yang membawa maklumat genetik. Okay, mitokondria bentuk dia sama, macam ada tulang tu. Okay, kemudian kita ada membran sel. Membran sel ni hak yang keliling dia tu lah. Ni membran sel dia. Allah, terlajak. Okay, membran sel dia. Mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Okay. Dikawal. Kemudian kita ada sitoplasma. Bertindak sebagai medium tindak balas berlaku. Sitoplasma ni macam cecair lah. Kita panggil sitoplasma. So, bahan kimia yang masuk ni tindak balas berlaku dalam ni. Baik, ini adalah sel haiwan. So, sel haiwan ni lebih kurang sama dengan sel manusia lah, sebab dia benda yang hidup. Okay, tumbuh manusia dengan haiwan ni dia lebih kurang sama lah, dia punya dinding dia, sebab dia punya sistem fungsi semua lebih kurang sama. Cuma tumbuhan saja dia ada dinding sel, sebab dia memang bentuk dia tetap macam tu. Okay, dia tak bergerak-gerak macam kita manusia bergerak, haiwan pun bergerak. So kalau dia ada dinding macam ni tak boleh bergerak lah, duduk keras. Macam tu. Okay, baik. Kita tengok sini. Ini saya buat. Sebab yang tu dia kurang jelas. Saya bagi lebih jelas. Okay. Baik, yang ni. Dia terbalik, jadi saya betulkan. Perbandingan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. So yang ni pun jangan lupa ni kena buat. Buat macam yang dia buat. Macam mana buku teks kamu buat, ni buku teks kamu dah buat. Buku teks kamu dah buat kan, kamu tiru macam tu. Dia ni kita panggil peta Eyting. Peta Eyting. Apa yang sama? Yang sama adalah nukleus, membran sel, sitoplasma dan mitokondria. Apa yang berbeza? Okey, tumbuhan ada dinding sel, ada kloroplas. Kloroplas tu yang hijau tu. Ada vakuol kat tengah ni dan ada bentuk yang tetap. Bagaimana pula dengan haiwan? Haiwan. Haiwan tiada dinding sel, tiada kloroplas, tiada vakuol dan bentuk tidak tetap. Bentuk dia boleh berubah-ubah lah. Kalau tidak keras tak boleh bergerak. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Seterusnya adalah organisma unisel. Organisma unisel bermaksud uni itu satu. Okey, ialah organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Unisel maksudnya dia hanya ada satu sel sahaja. Manakala organisma multisel bermaksud organisma yang terdiri lebih daripada satu sel. Multi maksudnya banyak. Walaupun organisma unisel terdiri daripada satu sel sahaja, organisma itu boleh menjalankan semua proses kehidupan seperti pertumbuhan dan pembiakan. Okay, contoh organisma unisel adalah paramecium. Macam slipper tu kan, ni paramecium. Amoeba. Amoeba. Organisma unisel dalam alam haiwan ialah amoeba dan paramecium yang hidup di kawasan berair. Jadi kalau kita ambil air, kita letak bawah mikroskop, kita akan tengok adalah paramecium, ada amoeba. Kalau air tu ada macam kawasan paya ke apa ke, maksudnya lagi banyak organisma yang hidup dalam tu. Okey. Baik, seterusnya adalah contoh ciri Euglena, ciri tumbuhan dan haiwan. Euglena boleh membuat makanan sendiri dengan cahaya matahari seperti tumbuhan dan bergerak seperti haiwan. Contoh organisma unisel alam tumbuhan pula ialah Chlamydomonas. Baik, ini adalah unisel. Lanjut. Terlajak pasal ni. Tak apa. Saya tengok buku. Okay, seterusnya adalah
Organisme multisel. Dia terlepas tadi, terlepas satu. Okey, organisme multisel. Mana dia sini? Skrin dia terlepas. Okey, organisme multisel. Multisel ni ada pelbagai sel lah. Ada banyak sel. Okey, contohnya Mucosphaerogyra, Hydra, tumbuhan, apa ni, bunga matahari. Saya ialah organisme multisel. Saya mempunyai sel yang banyak. Manusia memang banyaklah, ada berjuta-juta sel. Lagi besar, lagi banyak sel. Okey, baik. Jenis dan fungsi sel haiwan dan tumbuhan. Okey, so haiwan dengan manusia lebih kurang sama lah. Yang pertama adalah sel epitelium, membentuk lapisan yang melindungi organ badan. Sel ini juga merembeskan mucus. Kita ada sel otot. Sel otot upah dia macam ni. Yang ni sel epitelium. Yang ni sel otot. Okey. Kemudian, kalau lelaki ada sperma. Kalau perempuan dia ada ovum. Ini adalah satu sel. Yang ni pun ada sel. Ibu ada kelas? Ibu ada kelas, nah? Ya, ada kelas. Awak tak masuk? Awak tak masuk? Sekejap lagi abang sampai. Masuk kelas, masuk kelas. Okey, baik. Ini adalah satu sel. Satu sel ovum, satu sel sperma. Ini adalah sel pembiakan. Sperma membawa bahan genetik lelaki dan sel ovum membawa bahan genetik perempuan. Okey, sel saraf. Sel saraf ni banyak dekat otak. Saraf ni rata lah, tapi yang ni dia tunjuk ni dekat otak. Mempunyai gentian panjang yang berperanan untuk membawa maklumat dalam bentuk impuls ke seluruh badan. Ini adalah sel saraf. Dalam soalan dia tanya, dia bagi gambar, dia suruh namakan ni sel apa. Yang ni sel apa, ataupun dia suruh kamu suaikan yang ni sel apa. Yang ni sel saraf, nampak dia ada banyak cabang-cabang bunga ni macam orang ni, ini adalah sel saraf. Yang ni sel darah merah. Sel darah merah ni macam donat, dia tak ada nukleus. Memberi cakera dwicekung untuk menambahkan luas permukaan, mengandungi hemoglobin. Hemoglobin ni selalu kita panggil HB. Okey, hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan dan juga mengangkut karbon dioksida dari sel di seluruh badan balik ke paru. Okay, baik. Ini bentuk dia lah, dia bentuk macam donat tapi tak berlubang lah. Okay. Sel darah putih. Sel darah putih berubah bentuknya untuk mengelilingi partikel asing dan memusnahkannya. Okay, baik. Ini adalah sel epitelium, ini sel otot. Kena kenal lah, ini sel pembiakan. Sama ada ovum atau sperma. Sperma untuk lelaki, ovum untuk perempuan. Yang ni yang kita panggil telur ni. Okey, baik. Saraf, sel saraf. Ni sel darah merah, ini sel darah putih. Seterusnya, sel tumbuhan. Tadi sel haiwan. Haiwan dan juga manusia. Okey, ini adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan. Okay, baik. Kita ada kutikel paling atas. Kemudian kita ada epidermis. Ni semua kena lukis. Kena lukis nah. Memanglah dapat macam renyah sikit. Allah banyaknya susah yang lukis. Tak apa, buat je pelan-pelan. Semua ni kena lukis. Okey. Sel epidermis. Sel epidermis ni bahagian atas sekali berfungsi untuk mengurangkan kehilangan air, membolehkan pertukaran gas dan penyerapan air dan nutrien. Okay. Sel palisad mengandungi klorofil untuk menyerap cahaya dan menjalankan proses fotosintesis. Okay, kemudian kita ada sel pengawal. Sel pengawal ni macam ni. Kita ada stoma, kita ada sel epidermis. Dia akan mengawal, nampak? Terbuka pada siang hari, kita nak jalankan proses fotosintesis. Pada waktu malam, stoma ni akan tertutup. Atau semasa tumbuhan kehilangan banyak air pada hari yang panas. Sel pengawal mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Stoma ni liang lubang ni kita panggil stoma. Sel pengawal ni dia punya bukaan dia akan terbuka ataupun dia akan mengecut. Mengecut tu dia terbuka, dia mengembang, dia akan tutup. Jadi pada waktu hari yang sangat panas, sel pengawal ni dia akan tutup. Stoma ni tertutup.
Dia akan kawal supaya dia mengembang dan liang stoma ni tertutup. Jadi air tidak keluar daripada tumbuhan tu. Dia kawal. Baik, tapi dia tetap ada juga sikit sebab nak berlaku proses fotosintesis. Jadi dia ada juga tapi sikit sangatlah sebab dia kawal. Okey. Kemudian kalau waktu proses fotosintesis tu dia akan buka dengan lebih banyak. Dia akan buka dengan lebih banyak. Lubang ni akan terbuka dengan lebih banyak. Sel pengawal ni lah yang akan kontrol. Okey. Stoma tertutup pada malam hari atau semasa tumbuhan kehilangan banyak air pada hari yang panas. Baik. Akar, dekat bahagian akar kita ada akar rambut dan tisu epidermis. Ni ya, epidermis ni. Okay, sel rambut akar yang banyak meningkatkan luas permukaan untuk menyerap lebih banyak air dan nutrien dari tanah. Okay, ini daun dibesarkan ke rata rentas daun. Ruang udara di antara sel ini, sel-sel ni ada ruang udara. Okay, baik. Jadi dia sedut dia sedut pula. Disedutlah kita katakan, dia sedut karbon dioksida. Dia ambil karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Semasa proses fotosintesis dan dia menghasilkan oksigen. Yang menghasilkan oksigen cuma satu sahaja, tumbuhan. Tumbuhan sahaja yang menghasilkan fotosintesis. Yang menghasilkan oksigen. Sebab itu kalau kita kurang tumbuhan, terutamanya tumbuhan hijau, kita sangat kurang, maka yang menghasilkan oksigen itu tak banyak lah. Oksigen kita pun kurang. Sebab tu pentingnya tumbuh-tumbuhan hijau. Yang ada ni dekat muka bumi kita ni banyak adalah menggunakan oksigen. Manusia, haiwan, api nak terbakar, pengaratan, semua tu menggunakan oksigen. Tapi yang nak menghasilkan oksigen itu cuma tumbuhan sahaja. Sebab tu tumbuhan sangat penting. Kalau tak ada tumbuhan, kita tak ada oksigen. Baik, seterusnya. Okay, sistem dalam badan manusia. Okay, dalam sistem badan manusia, kita ada takkan dah sistem dah. Sekejap. Cikgu, yang pokok tomato tadi kena lukis tak? Pokok kena lukis. Pokok ni ya? Ya. Pokok kena lukis. Alah, pokok lukis daun satu pun tak apa. Lepas tu lukis yang ini. Yang sel haiwan tu pun kena Buat lukis. macam buku teks. Okey. Cikgu, Ya. kalau nak Ya. lukis tu buat dalam buku nota. Ya, dalam buku nota. Nota semua dalam buku nota. Okey. Macam orang kan. Macam orang ni kamu bolehlah nak print. Orang saja kamu boleh print. Kamu carilah gambar orang satu, lepas tu kamu print. Ataupun kamu nak print yang ni pun boleh. Kan? Tapi dia punya bentuk ni kamu kena lukis. Sebab kalau tidak nanti kamu tak kenal. Bentuk dia kena lukis. Ovum kena lukis, sperma kena lukis, sel darah putih kena lukis, sel darah merah kena lukis, sel saraf kena lukis. Lukislah pelan-pelan. Dia mesti lukis. Okey, yang ini tak payahlah, yang ni tak payah lukislah. Yang ni kamu boleh print tampal kan. Kemudian apa lagi? Yang ini. Yang ni tadi termis tadi. Okey. Yang ni pun kena lukis. Ni lukis. Yang ni lukis. Yang ni perlu lukis. Senang je, dia bentuk macam orang senyum. Okey, yang ini pun sama. Ni pun kena lukis. Ni pun kena lukis. Sorry, yang ni pun kena lukis. Yang ni pun kena lukis. Oh, saya tersilap slide saya rasa ni. Macam tu. Tak boleh masuk. Sekejap. Ada kata tak boleh masuk. Sekejap saya tengah nak check sekejap.
Okay, baik, kita sambung ah. Okay. Okay, seterusnya. Okay, habis ni. Ada soalan lagi? Tajuk ni memang banyak gambar. Kamu kena lukis. Tapi memang kena lukis. Dia tak ada pilihan. Kamu memang kena lukis. Macam sel-sel semua ni kamu semua kena lukis. Sel kena lukis. Pokok ni tak payah lukis. Dinding dia punya sel ni yang kamu kena lukis. Pokok ni tak payah lukis nah. Pokok tak payah lukis. Kamu cuma lukis sel ni dengan dia punya label dan fungsi dia macam buku teks ni. Macam tu. Okay, yang ni tak payah lukis. Yang ni kamu cuma ambil apa? Dia punya langkah yang macam yang ini. Okay, struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Kamu tulis tajuk. Lepas tu kamu buat kat sini, kamu lukis yang ni ataupun kamu print. Kamu paste kan. Bubuh tajuk. Tajuk dia apa? Cara menyediakan slide sel pipi. Kemudian yang kedua, kamu print yang ni. Kamu tampal. Print dan tampal ataupun kamu foto state dan tampal. Kemudian tajuk dia apa? Cara menyediakan slide sel bawang. Macam tu. Okey. Okey boleh jelas Cikgu, yang organisma unisel tu yang tulis tu kena tulis lah. Organisma unisel yang sekejap. Yang ni yang tulis kena tulis lah. Macam organisma unisel ni kena tulis. Kemudian cara nak buat dia organisma unisel. Okey, kamu buatlah dia punya kotak ke apa. Lepas tu kamu pun lukis amoeba paramecium. Kemudian apa? Unisel dalam alam haiwan. Sudahlah. Contoh organisma unisel dalam alam haiwan. Nama dah ada dah, tak payahlah tulis dah. Kamu lukis kan, kamu tulis nama, tulis nama. So kamu buat ni sajalah. Lepas tu apa? Hidup di kawasan berair. Kemudian yang kedua apa? Euglena dengan Chlamydomonas. Chlamydomonas. Kamu lukis gambar. Lepas tu kamu pun namakan dia apa, ni nama dia apa, duduk kat sini. Lepas tu tulislah kat bawah ni. Mempunyai ciri-ciri tumbuhan dan haiwan, membuat makanan sendiri dengan cahaya matahari. Ini poin 1. Lepas tu poin kedua. Mempunyai ciri-ciri tumbuhan dan haiwan, poin 1. Lepas tu boleh membuat makanan sendiri. Yang ni adalah poin yang kedua. Ni poin 1, ini poin 2. Jangan salin jadi ayat panjang macam ni. Dia kan dah titik, so ini adalah poin yang kedua lah. Lepas tu yang ni, Chlamydomonas. Okay. Boleh? Kamu tanda-tandalah sikit, catat-catatlah sikit. Okay, baik. Kemudian organisma mati sel ni senang lah. Organisma mati sel ni kamu cuba print gambar sajalah. Print gambar, kamu buatlah label dia organisma multisel. Kemudian kamu pun print gambar ataupun kamu foto state, kamu pun tampal. Saya ialah organisma multisel. So semua yang bukan unisel adalah multisel. Buatlah gambar kucing ke, anjing ke, pokok durian ke, pokok mempelam ke, pokok rambutan ke, nak bubuh buah durian ke, nak bubuh buah nenas ke, boleh belaka. Sebab selain daripada yang unisel, yang semua tu adalah multisel. Senang sahaja. Dan biasanya multisel adalah besar. Kalau unisel ni dia memang halus-halus kecil lah.
Memang kita kena tengok under mikroskop baru kita nampak. Kalau dengan mata kasar kita tak nampak. Jadi kalau cerita alien tu lain. Cerita alien tu lain. Dia buat alien tu unicell. Dia satu sel saja. Tapi saiz dia besar. Itu fiction. Itu fiction. Okay. Boleh? Yang ini ni. Cari gambar, nak print yang ni pun boleh ataupun kamu nak photostat yang ni pun boleh. Dia punya sel dia kamu kena lukis. Sel dia kena lukis. Ambil lah masa sikit untuk lukis. Kamu nak lukis ni sekali je. Sebab bila kamu lukis tu kamu kenal. Tangan kamu tu kenal. Tangan tu pernah berjumpa dengan lukisan ini. Itu penting. Baik, seterusnya sel tumbuhan. Sel tumbuhan, pokok ni kalau kamu tak mau lukis pun tak apa. Kamu cari gambar, kamu letaklah gambar pokok. Ini adalah pokok. Tapi yang kerata rentas daun ni, benda ni kena ada. Okay, kemudian stoma ni kena ada. Lepas tu penerangan dia pun mesti ada. Buat macam buku teks kamu tu lah. Cumanya dia ada point lah, macam ni point 1. Yang ni point 2. Stoma tertutup ni, hak ni adalah point yang ketiga. Lepas tu sel pengawal ini point yang keempat. Ini point 1, ini point 2, ini point 3, ini point 4. Jangan buat ayat panjang bersambung-sambung macam ni. Buatkan dia sebagai point yang seterusnya. Sebab dia memang point yang seterusnya. Kalau dalam soalan, kan, kalau dia tanya apakah fungsi sel pengawal, dia bagi markah 3 markah. Maksudnya markahnya adalah dia ada 4 ni kan. Maksudnya kalau kamu dapat 4 ni, dia akan dapat full marks 3 markah lah. Ataupun daripada 4 ni kamu boleh sebut 3. Kamu boleh senaraikan 3. Merupakan liang seni di antara sepasang sel yang disebut sel pengawal. Okey, liang stoma terbuka pada siang hari untuk menjalankan proses fotosintesis. Yang kedua, stoma tertutup pada malam hari atau semasa pertumbuhan kehilangan banyak air pada hari yang panas. 3. So dapatlah 3 poin. Ataupun kamu jawab bermula daripada sini. Stoma biasanya terbuka pada siang hari untuk menjalankan proses sampailah sel pengawal mengawal pembukaan atau penutupan stoma. 3. Kamu ada 3 poin. Dapatlah full marks 3 markah. Macam tu. Caranya macam tu. Jadi bila kamu buat nota, kena tengoklah. Yang ni adalah isi. Ini adalah isi. Isi ni isi yang berbeza. Ini isi yang pertama ni dengan isi yang kedua ni isi yang berbeza. Yang ni terbuka pada siang hari. Ini tertutup pada malam hari. Nampak tak? Dia isi yang berbeza. Tapi fungsinya adalah pada liang sel pengawal. Fungsinya pada sel pengawal. Di mana sel pengawal, dalam sel pengawal ni ada liang stoma. Macam tu. Boleh? Boleh? Nak buat nota? Boleh. Dia. Itu cara buat nota. Nanti bila masuk sekolah nanti saya akan ajar lagi macam mana cara nak buat nota. Cara nak buat nota ni penting. Kita bukan salin buku teks. Kita tak salin buku teks. Kita cuba untuk hasilkan nota yang isinya dalam buku teks. Rupanya hampir semua buku teks tapi mungkin lebih cantik. Kamu kalau boleh buat lebih cantik daripada buku teks lah. Barulah jadi nota kamu tu. Kalau tidak, baik tak payah buat. Tapi kamu kena buat. Bila kamu buat nota, kamu belajar. Sebab tu pentingnya kamu buat nota. Okay, kita tengok urutan organisasi sel. Okay, sel itu adalah yang asas, yang paling asas. Kalau macam rumah tadi tu, bata itu adalah selnya yang paling asas. Kita susun bata, banyak bata kita susun. Lepas tu kita pasanglah dengan benda lain. Kalau macam manusia kita ada tulang lah. So kalau macam rumah kita pasang tiang kan. Untuk nak melengkapkan hasil bangunan, jadilah rumah. Okay, so jadi maksudnya kita perlukan gabungan-gabungan tu lah nak membentuk satu rumah. So kalau macam manusia ataupun organisme, daripada sel ini ada banyak-banyak sel. Okay, sel, kita ada banyak sel yang mempunyai fungsi yang spesifik. Sel yang banyak-banyak ini dia membentuk tisu. Gabungan sel membentuk tisu. Tisu ialah sel yang mempunyai fungsi yang sama bergabung membentuk tisu. Sebagai contoh sel epitelium, banyak sel ni membentuk tisu epitelium. Tisu epitelium ni banyak tisu ni akan membentuk perut.
Tisu otot, tisu epitelium, tisu saraf. Dia membentuk satu organ. Daripada sel dia membentuk tisu. Daripada tisu dia membentuk organ. Organ. Tisu-tisu berlainan. Tisu yang berlainan, tisu ni macam dia ada 3 tisu. Tisu otot, tisu epitelium, tisu saraf. Dia bergabung membentuk organ. Okay, bekerjasama untuk menjalankan satu fungsi membentuk organ. Seterusnya adalah organ, pelbagai organ bergabung membentuk satu sistem. Okay, mulut, esophagus, perut, usus kecil, usus besar. Ini adalah sistem. Sistem apa? Ini sistem pencernaan. Kita ada banyak sistem. Okay, daripada situ maka terbentuklah satu organisme. Semua sistem bekerjasama untuk membolehkan organisme berfungsi dengan baik. Kalau sistem ada yang tak berfungsi, maka organisme tadi tidak berfungsi dengan baik. Contohnya sistem pencernaan. Sistem pencernaan tidak sempurna. Ada sakit dekat usus. Usus kecil kamu sakit. Jadi kanser ke apa ke, so tak berfungsi dengan baik, duk sakit tu. Makanan pun tak dapat diserap dengan baik. Ada kelas. Join kelas. Boleh. Cuba lagi sekali. Okey, yang ni nah. Okey. Sistem dalam badan manusia. Sekejap. Okay, jadi kita sambung. Baik. Jadi kalau macam ini adalah untuk dalam haiwan ataupun manusia lah. Daripada sel membentuk tisu, pelbagai tisu membentuk organ, pelbagai organ membentuk sistem, pelbagai sistem membentuk satu organisme yang berfungsi. Kalau dalam tumbuhan sama juga. Dia ada sel epidermis membentuk tisu epidermis. Tisu-tisu yang pelbagai membentuk daun. Daun ada banyak daun kan? Dia membentuk satu sistem. Sistemnya sistem apa? Sistem pengangkutan. Okey, kemudian semua sistem ni berfungsi dengan baik. Dia boleh serap air melalui akar, lepas tu hantar air ke seluruh bahagian tumbuhan melalui batang, kemudian berlaku proses fotosintesis. Maka bila berlaku proses fotosintesis, makanan pun dihasilkan pada pokok tersebut. Maka jadilah satu organisme yang berfungsi dengan baik. Ada soalan? Ada. Yang ni pun kena Yang buat lain? nota kan? Ya, ni nota. Ni semua nota. Tak ada lagi latihan. Latihan sat lagi. Latihan last sekali baru latihan. Ni semua nota. Nota ni kamu boleh buat sat lagi, habis kelas sat lagi. Dalam 9.45, 5 minit lagi nak habis dah. Dalam 9.45, kamu kelas dah sampai pukul 10. Sampai 10.40 kan? Okay, jadi kamu ada masa lebih kurang 1 jam untuk nak buat nota. Siap nota, buat latihan. Kamu ada kelas sampai 10.40 dengan saya, kelas sains. Lepas tu kamu ada break, rehat. Lepas tu baru kamu ada kelas pula, kelas yang seterusnya lah. Jadi dalam masa waktu sains saya tu kamu buatlah sains. Memang cukup lah masa. Ya.
Boleh ya? Buku saya habis tapi boleh tak pakai buku sekolah rendah? Buku habis? Takkan dah habis dah? Baru masuk bab 2. Tak, buku Kamu minta buku panjang ke buku pendek? buku panjang. Buku panjang takkan dah habis? Tak, semua dah habis. Oh, buku tu sendiri habis. Beli dekat koperasi sekolah lah. Okey. Beli kat koperasi sekolah. Beli buku yang tebal, kulit tebal. Kalau buku kulit nipis, nanti buku tu dia akan cepat habis. Bila habis, nanti kamu kena gabung 2 buah buku jadi 1. Dia sama balik. Jadi baik beli buku yang kulit tebal tu terus. Dia memang dah banyak, dia malah tebal terus dah. Sebab sains ni nota dia memang banyak dan memang kamu kena buat nota. Dia tak ada pilihan. Sains memang kena buat nota. Kalau matematik kamu banyak mengira kan. Untuk sains kamu akan ada banyak nota. Lepas tu buku latihan satu asing pula buku latihan. Latihan pun banyak. Latihan yang buku teks tu memang sikit-sikit tapi latihan tambahan yang diberi tu yang tu banyak. Jangan lupa tu latihan yang mak ayah kamu dah ambil tu dah buat belum? Belum. Kena buat lah tu. Yang tu kena buat. Yang tu tak tunggu kelas saya lah. Yang tu memang offline lah. Yang tu offline. Yang tu memang kamu buat. Kamu kena buat. Tak boleh tunggu waktu kelas. Itu memang kamu kena buat. Nanti sampai masa kita akan minta untuk hantar. Okey? Seterusnya. Sekarang ni tadi kita kan ada sistem kan daripada daripada sel membentuk tisu. Tisu membentuk organ. Kalau tumbuhan ni daun, batang, akar, itu kalau tumbuhan. Tapi kalau manusia ataupun haiwan, dia membentuk organ seperti perut, paru-paru, jantung, apa lagi? Otak. Lagi? Kulit. Organ lah tu. Lagi? Apa lagi? Organ. 2 hari lepas. 2 hari lepas saya tak tahulah kamu tengok berita ke tidak. 23 tahun yang lalu ada satu bayi nama Muhammad Afiq kalau tak silap. Dia merupakan penerima organ hati yang pertama di Malaysia. Hati dia rosak. Dia lahir dia ada masalah hati. Jadi ada satu orang muda tu umur 20 tahun, 20 atau 25 ke 24 umur dia. Dia suatu orang luar yang concern. So dia pun mendermakan sebahagian daripada hati dia. Hati satu-satunya organ yang boleh hidup, yang boleh tumbuh balik. Organ lain tak boleh tumbuh. Kamu potong jari kamu tumbuh dah? Tak. Tak tumbuh dah jari. Kamu potong paru-paru. Paru-paru potong. Tumbuh tak paru-paru? Tak tumbuh. Tak. Kamu ada pankreas. Pankreas dekat dengan perut kamu ada pankreas. Potong pankreas. Tak tumbuh. Dekat hati. Dekat hati kita ada empedu. Empedu kan yang proses lemak tu. Empedu. Empedu tu jadi batu. Ada masalah kes jadi pembentukan batu pada empedu. Terpaksa potong empedu. Empedu tu adalah organ lah. Organ. Sel membentuk tisu, tisu membentuk organ. Okey, empedu adalah sejenis organ. Okey. Kalau kita potong empedu tu, tumbuh tak empedu? Tak tumbuh dah. Dia tak tumbuh dah. Dia tak tumbuh dah. Kalau kita potong, tak buang, dia tak tumbuh dah. Dia tak macam rambut. Rambut ni dia bukan organ. Rambut ni dia cuma sel. Rambut ni dia bukan organ lah. Rambut bukan organ. Rambut ni dia bahagian lain. Rambut dia tak ada sel lah. Rambut dia tak ada sel. Dekat hujung kepala rambut ni saja dia ada sel yang ada DNA. Rambut seterusnya dia tak ada sel. Dia ada benda lain. Okey, rambut kita potong tumbuh balik. Rambut bukan organ. Kuku. Kuku dia tak ada sel. Kuku dia tak ada sel. Tapi dia hidup. Dia hidup. Dia jenis sel dia sel lain lah. Dia bukan sel yang macam biasa. Okey, kuku kita potong. Tumbuh balik tak? Tumbuh. Kuku tumbuh. Rambut pun tumbuh. Tapi organ kalau kita potong dia tak tumbuh balik dah.
Tapi hati manusia ni bila kita potong dia boleh tumbuh balik. Dia boleh. Tapi bukanlah potong banyak, potong sikit saja. Potong sikit bagi dekat baby tu yang nama apa? Mama Afiq kalau tak silap baby tu. Bagi hati tu dekat baby tu jadi hayat dia pun panjang. Tapi 2 hari lepas dia meninggal sebab walaupun umur dia dapat dipanjangkan, dia dapat hidup lebih lama sampai umur dia 24, tapi dia tak normal macam orang lain lah sebab dia memang ada masalah hati. Akhirnya dia pun meninggal. Orang yang dermakan hati hidup lagi. Orang yang dermakan hati tu hidup lagi. Dia pun rasa terkesan lah cakap. Tapi sekurang-kurangnya budak tu dia terima masa baby, dia dapat umur hidup sampai umur 24. Tidaklah juga umur dia, alhamdulillah. Okey, baik, itu adalah organ. Jadi organ-organ ni membentuk suatu sistem. So sekarang kita nak tengok sistem. Okey, sistem. Sistem kita ada berapa jenis sistem? Ada banyak sistem ni. Kita tengok yang pertama. Sistem perkumuhan. Sistem perkumuhan kita terdiri daripada peparu, kulit dan ginjal. Sistem perkumuhan menyingkirkan bahan buangan yang berlebihan daripada badan. Ini adalah perkumuhan. Ginjal, ni apa ni? Undi kencing. So dalam sistem perkumuhan, sisa perkumuhan keluar di kulit sebagai peluh. Sebagai peluh ataupun sebagai air kencing. Air kencing. Itu adalah sistem perkumuhan. Sistem rangka adalah menyokong badan dan melindungi organ dalaman seperti peparu dan hati. So ini sistem rangka, tengkorak, tulang adalah femur lah, semua adalah nama-nama dia. Baik. Kemudian kita ada sistem limfa. Sistem limfa adalah bendalur limfa, mengalirkan bendalur limfa ke dalam saluran darah untuk mempertahankan badan daripada jangkitan bakteria, virus dan lain-lain. Ini adalah sistem limfa. Dia macam saraf jugalah, dia pergi ke seluruh tubuh badan. Okay. Kemudian sistem pencernaan. Ini yang kamu belajar nanti tingkatan 2, sistem pencernaan. Bermula daripada mulut, masuk ke esofagus, masuk ke perut. Daripada perut lalu ke usus kecil. Makanan diserap di usus kecil. Nutrien makanan diserap di usus kecil. Kemudian masuk ke usus besar. So molekul-molekul besar yang tidak diserap akan masuk ke usus besar dan berkumpul di rektum. Dia akan berkumpul di rektum dan akan keluar ke dubur melalui anus. Macam tu. Okey, keluar dekat dubur lah ataupun anus kamu tu. Dia akan berkumpul, akhirnya dia masuk ke usus besar 1, 2, 3. Lepas tu berkumpul dekat rektum, kemudian kamu buang melalui anus. Buang dekat dubur kamu tu lah. Memecahkan bahan makanan kompleks kepada yang lebih ringkas untuk membolehkan penyerapan oleh badan. Ini sistem pencernaan. Jadi kalau sistem pencernaan ni ada masalah, contohnya sembelit. Sembelit. So, okey tak? Tak okey lah. Sembelit. Seminggu tak berak. Sakit perut lah. Muka pun jadi keruh dah. Sebab tak buang sisa daripada badan. Itu sistem pencernaan. Contohlah kan. Kalau dia tidak berfungsi dengan baik. Sistemnya penting berlaku dengan baik. Ataupun contohnya traffic light. Traffic light kan? Traffic light rosak. Jadi apa berlaku? Semua orang tengok. Aku pergi dulu ke dia pergi dulu? Aku pergi dulu ke dia pergi dulu? Semua tergagak-gagak. Dia berjalan tetapi tidak lancar. Kereta tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok depan, sekejap aku jalan, sekejap kereta mau belah aku pula. Macam tu. Itu sistem lah. Itu sistem di jalan raya. Dia berjalan tetapi dia macam tu lah, dia tidak lancar. Dia teragak-agak. So sama juga dengan sistem kita. Sistem pencernaan, sistem tulang, sistem perkumuhan, sistem limfa. Kalau tulang patah, apa berlaku? Boleh jalan tak kalau patah kaki? Tak boleh. Tak boleh jalan. Jangan kata patah. Kalau kamu punya jari kaki kamu halus tu,
Jadi kaki hak kecil sekali, hujung hak kecil tu kan. Retak. Jatuh belah barang apa tau dekat kamu punya jari kaki kamu hak kecil comel tu. Jatuh retak. Boleh jalan tak? Tak boleh. Walaupun jari hak kecil, hak halus tu kan. Walaupun dan dia cuma retak saja, tak patah pun, dia tetap sakit, sangat sakit dan terus tak boleh jalan. Itu pentingnya sistem rangka. Retak je, terus tak boleh jalan dah. Kita bagi dia baik tu. Ataupun tangan. Tangan kan, selalu kan jatuh, kita pun hadang tangan kita nak support daripada jatuh. Retak tulang dekat tangan. Tulang tangan patah dua-dua tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa lah. Kalau patah kiri kanan duk gantung macam tu, tak boleh buat apa. Retak pun dah tak boleh buat apa dah. Itu sistem rangka. Okey, saya selalulah jatuh retak tangan memang selalu lah saya. Belah kiri, sebab tu belah kiri saya tak apa kuat. Memang selalu lah jatuh. Lasak macam tu lah. Tak boleh duduk diam. No? Buat macam mana? Orang pandai memang macam tu. Dia lasak sikit. Lasak. Ya. Siapa yang lasak tu faham lah. Otak dia jalan. Okey, baik. Sistem otak membantu pergerakan badan dan organ dalaman. Cedera otak. Ni otak kan nampak ni dia berulas-ulas ni kan. Cedera otak. Contohnya cedera otak kaki. Selalunya pelari lah, ahli sukan. Ahli sukan lari-lari, angkat berat. Contohnya otak dekat tangan kan. Otak dekat tangan ni adalah angkat berat. Yang angkat berat kan. Bila otak dia cedera, dia dah tak boleh guna dah tangan dia. Dia kena rehat. Itu sistem otot. Nampak macam mudah tapi sebenarnya cedera pun dah masalah dah. Tergantung tangan. Sebab apa? Luka otot. Baik, sistem integumen. Melindungi badan daripada kekeringan dan mengawal suhu badan ini kulit. Okay, sistem saraf. Sistem saraf ni of course lah mesti bermula daripada otak dan dihantar ke seluruh tubuh. Kita ada saraf tunjang dan kita ada saraf-saraf yang biasa. Okay, saraf tunjang ni hak belakang ni lah, backbone kita ni. Okay, dalam kamu punya backbone tu, tulang belakang kamu tu, dekat situ juga ada saraf. Saraf yang penting. Membawa maklumat dari otak ke seluruh badan dalam bentuk impuls. Sistem peredaran darah. Okay, organ utama adalah jantung. Jantung adalah organ utama dalam sistem peredaran darah. Jantung tidak berdegup. Maksudnya darah tidak dialirkan ke tubuh badan dan bila tak sampai darah dekat kepala, dekat otak tak sampai darah, oksigen tak sampai, oksigen duduk dalam darah. Bila jantung tak boleh pump darah, darah tak sampai dekat otak. Zombie suka makan otak. Oksigen tak sampai ke otak, maka manusia tu pun akan mati. Ataupun haiwan tu akan mati. Penting jantung. Mengangkut oksigen, nutrien dan hormon yang diperlukan ke semua bahagian badan. Sistem respirasi. Sistem respirasi ni adalah kita bernafas melalui hidung dan peparu. Masuk dari hidung, lepas tu lalu kat trakea, masuk dekat bronchus, bronchiole dan diakhiri dengan alveolus. Semua tu kita panggil peparu. Nama dia panjang. Bronchus, bronchiole, alveolus, alveoli. Okay, nama dia banyak. Tapi secara umumnya peparu. Mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel dalam badan. Sistem endokrin. Sistem endokrin ni menghasilkan hormon untuk menyelaraskan tindak balas dalam badan. Kita ada, perempuan ni ada pituitary. Pituitary ni lah yang akan merangsang ovari mengeluarkan ovum. Kalau lelaki, perempuan pun ada juga. Thyroid perempuan ada, lelaki pun ada. Ini kalau leher, thyroid ni duduk kat sini. Dia macam rama-rama macam tu. Thyroid. Kelenjar thyroid. Lelaki ada, perempuan pun ada. Okay, thyroid. Okay. Kemudian kita terbuka. Ya. Kalau makanan masuk situ dia terbuka.
Apa yang terbuka? Ni. Bukan rama-rama. Bukan. Dekat leher kita ni, kita ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ni bentuk dia macam rama-rama. Macam rama-rama. Bukan rama-rama. Macam rama-rama. Dekat kita punya leher ni lah. Sebab tu kalau berlaku bengkak ataupun ketumbuhan pada kelenjar tiroid ni, boleh nampak lah dekat muka ni bengkak tu, dekat pipi apa semua ni kan. Kelenjar tiroid dia bengkak. So kena buat rawatan lah. Sebab dia adalah sebahagian daripada sistem endokrin. Okay, seterusnya sistem pembiakan. Sistem pembiakan bagi perempuan kita ada ovari, ini rahim kita panggil ataupun uterus. Uterus ataupun rahim. Drama sekarang apa? Rahimah tanpa rahim. Tajuk. Okey. Rahim. Kalau ayat kita adalah rahim. Tapi dalam sains namanya adalah uterus. Uterus. Jawapannya adalah uterus sebab bahasa sains uterus. Okay, ovari ni duduk dekat sini dalam sistem pembiakan. Kalau lelaki kita ada testis dan juga zakar. Dalam testis ni lah yang ada penghasilan sperma. Macam tu dekat testis. Sperma tu apa? Okay. Ya? Sperma tu apa? Sperma ni yang membawa, dia macam ikan berudu, dia macam berudu. Dia membawa maklumat DNA. Dia membawa maklumat DNA, ya? Oh, kiranya dulu dalam perut ibu ada sperma lah. Nak membentuk bayi memanglah kena ada. Oh, okey. Akran ni kalau nak membentuk bayi memanglah kena ada. Mana dia tadi tajuk atas? Ni adalah sel pembiakan. Bagi perempuan dia ada ovum, bagi lelaki dia ada sperma. Perempuan tak ada sperma. Perempuan dia ada ovum. Jadi sperma ni masuk, barulah boleh disenyawakan dengan ovum. Barulah terbentuknya fetus. Barulah terbentuknya embrio. Nanti kamu akan belajar. Ke depan, tajuk ke depan ada tajuk ni, pembiakan. Barulah terhasilnya embrio. Daripada embrio barulah terjadinya fetus. Bila lahir saja fetus ni barulah kita panggil bayi. Selama mana duduk dalam perut ibu kita panggil fetus. Masa mula-mula dia jadi embrio. Lepas tu bila dia keluar daripada perut ibu dia jadi bayi. Dia tak keluar daripada perut bapa nah. Bapa tidak akan mengandung. Lelaki tidak mengandung sebab lelaki dia tidak ada rahim. Mana dia rahim tadi? Ni rahim. Rahim ni sini rahim. Dia tidak ada rahim. Dia rahim ni dia macam ni. Macam tu. So fetus embrio ni terbentuk di sini. Ataupun dia lekat juga dekat sini. Mana-mana tempat lah. Di antara 3 dinding ni dia akan lekat kat sini dan akhirnya dia akan membesar. Bayi duduk dalam ni lah. Ni perut ibu kan. Ni perut ibu. Duduk kat sini lah ni, kat sini. Tapi perut dia bila makin besar perut ibu, makin besar lah perut ibu. Ya? Habis dah. Habis. Okey, habis tajuk 2.1. Kamu buat nota kan? Macam gambar-gambar kamu boleh print lah. Nak lukis tak boleh lukis lah gambar ni kan. Jadi kamu boleh print ataupun kamu photostat tampal. Okey, tapi tulisan ni kena tulis. Tulisan kena tulis tulisan kena tulis. Buatlah kotak sikit pun tak apa. Kemudian latihan ini dalam buku latihan. Tulis hari dan tarikh hari ini. Senang sahaja, 3 soalan, sikit sahaja. Okey, itu sahaja. Pukul 10 dah saya ada kelas dengan tingkatan 5. Okey. Okey, baik. So, itu sahaja. Jadi kalau